Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan mengajar kamu cara menulis perenggan pendahuluan karangan Bahasa Melayu tingkatan 5. Baik, seterusnya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran, saya berharap murid-murid dapat menghasilkan sekurang-kurangnya satu perenggan pendahuluan karangan berdasarkan soalan dengan tepat. Sebelum saya ajar kamu cara-cara untuk menulis perenggan pendahuluan dengan mudah, saya akan ceritakan serba sedikit dahulu tentang punca ataupun masalah yang pelajar selalu terjadi untuk menulis perenggan pendahuluan. Iaitu yang pertamanya, murid berfikir terlalu lama untuk memulakan penulisan. Perkara ini perlu diberi perhatian kerana terdapat murid yang tidak mementingkan aspek pendahuluan dalam karangan. Buktinya, terdapat murid yang menulis ayat pendek-pendek sahaja ataupun menulis 2 atau 3 ayat sahaja dalam pendahuluan. Okey, kalau perkara ini kita dibiarkan berlaku, sudah pastilah markah pendahuluan karangan kita akan kurang dan juga akan memberi kesan kepada markah keseluruhan dalam karangan kita. Jadi, kali ini saya akan membincangkan cara atau panduan untuk menulis perenggan pendahuluan dengan mudah. Okey, teknik FACLK. Okey, untuk membina perenggan pendahuluan, kita boleh guna teknik ini iaitu dimulai dengan ayat F iaitu fokus, ayat yang kedua akibat, ayat yang ketiga contoh, ayat keempat langkah dan juga ayat kelima kepentingan. Jadinya untuk perenggan pendahuluan kita akan ada 5 ayat untuk membina karangan ataupun pendahuluan yang lengkap. Baik, seterusnya saya akan menerangkan apa yang dikatakan dengan teknik FACLK ni. Okey, untuk ayat yang pertama, untuk ayat fokus, kita perlu membina ayat yang merujuk kepada fokus penyataan dalam soalan. Iaitu kita kena tengok soalan kita ni tentang apa, fokus ataupun arahan soalan kita tu tentang apa. Jadi kita buat ayat itu berdasarkan fokus itu, fokus dalam soalan ataupun kita panggil tema dalam soalan kita lah. Okey, yang seterusnya, ayat kedua. Ayat kedua ini merupakan ayat akibat daripada ayat pertama tadi. Apa akibat berdasarkan fokus kita tadi? Okey, seterusnya, ayat yang ketiga, ayat contoh. Contoh apa yang boleh kita kaitkan dengan penyataan soalan? Okey, kita kena ambil tema daripada soalan tu. Jadi, kita buat daripada tema tu, kita hasilkan contoh apa yang berkaitan. Okey. Seterusnya, ayat yang keempat iaitu L, langkah yang boleh diambil. Okey, kita untuk langkah ni kita perlu ambil langkah apa? Seperti contohnya, pihak berkenaan perlulah mengambil iktibar ataupun mengambil langkah yang seterusnya supaya masalah ini dapat dibendung. Okey, itu contohnya. Okey, yang terakhir ayat tentang kepentingan berdasarkan langkah yang telah diambil. Kita ceritakan sikit tentang kepentingan daripada langkah yang kita ambil tu. Okey? Jadinya kita akan dapat hasilkan perenggan pendahuluan yang baik. Jika murid-murid dapat menulis ayat yang ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, sudah pastilah pendahuluan kita akan menampak lebih menarik. Baik, contoh soalan yang pertama. Kerajaan telah berusaha untuk membanteras gejala rasuah. Namun, amalan yang berakar umbi dalam masyarakat ini masih wujud. Pada pendapat anda, mengapakah masalah rasuah perlu dibendung? Baik, dari sini kita kena tengok, kita kena perhatikan, kita kena kenal pasti mana satu dalam ayat ataupun dalam arahan soalan ini, mana satu tema. Dan juga yang kedua, kita kena perhatikan yang mana satu arahan ataupun tugasan soalan kita. Okey, untuk soalan satu ini, tema kita adalah tentang gejala rasuah. Okey. Seterusnya, untuk arahan soalan kita boleh dapat daripada penyataan yang kedua, iaitu mengapakah masalah rasuah perlu dibendung. Jadi, dalam soalan ini ingin mengetahui apa perlu, mengapa, kenapa rasuah ini perlu dibendung.
Okey, contoh perenggan. Okey, ini contoh jawapan yang kita guna hasilkan dengan menggunakan teknik FACLK. Baik, untuk ayat yang pertama, ayat fokus. Ayat tentang tema dalam soalan tu. Tema kita sekarang ni tentang kes rasuah. Okey, jadi kita kena ambil ataupun kita kena highlightkan kes rasuah yang kita nak ceritakan untuk topik yang pertama, untuk ayat yang pertama ni. Oleh itu, kita akan buat sejak akhir hari ini kes rasuah. Okey, kat sini dah nampak dah ada kes rasuah. Kes rasuah semakin bertambah dan sukar dibanteras kerana isu ini melibatkan pegawai kerajaan dan swasta, ahli politik dan orang awam. Okey, selain daripada ayat ni, kita juga boleh buat tentang kes rasuah. Definisi tentang kes rasuah pun boleh juga. Okey, seterusnya kita teruskan dengan ayat yang kedua, iaitu akibat. Akibat daripada kes rasuah. Apa yang berlaku daripada kes rasuah ni? Okey, seterusnya, kemelu ini merisaukan kita kerana jika dibiarkan, sudah pastinya perkara ini akan menjadi seperti api di dalam sekam. Baik, akibat yang dimaksudkan kat sini adalah ini. Jika dibiarkan, jika kes rasuah ini dibiarkan, sudah pastinya perkara ini akan menjadi seperti api di dalam sekam. Makin menjadi-jadi lagi kalau kita biarkan. Okey? Untuk ayat ni kita boleh masukkan ungkapan menarik supaya kita punya perenggan pendahuluan kita tu lagi bertambah menarik dan juga mantap. Baik, seterusnya untuk ayat contoh, kita ambil contoh daripada kes rasuah. Apa kita nak buat contoh untuk kes rasuah ni? Okey, kita boleh buat fenomena ini sekaligus akan melahirkan masyarakat yang tiada integriti. Contohnya, jika seseorang pegawai menawarkan rasuah untuk menutup keaiban dirinya, jelaslah betapa rendahnya akhlak dan maruah dirinya. Okey, ini contoh yang dia ambil. Dia ambil tentang jika seorang pegawai tu tawarkan rasuah, nampak kat situ yang pegawai tu sebenarnya sangat rendahlah akhlak dia. Sebab kalau dia tak ambil, jika dia tak memberi rasuah, dia akan masuk penjara sebagai contoh. Ini untuk soalan ataupun ayat contoh. Okey, seterusnya. Ayat L. L ni untuk langkah. Langkah apa? Okey. Oleh itu, semua pihak harus harus berusaha untuk membanteras gejala rasuah. Okey, inilah langkah dia. Langkah dia bagi tahu supaya semua pihak perlulah berusaha untuk membanteras gejala rasuah agar rakyat Malaysia yang amanah dapat dibentuk. Okey, dan akhir sekali ayat kepentingan daripada semua pihak yang membanteras gejala rasuah tu. Apa yang berlaku kalau semua orang ambil peranan untuk membanteras gejala rasuah tu? Okey, kepentingan dia apa? Hal ini perlulah diambil perhatian kerana rasuah perlu dibanteras dari awal, iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati. Dia bagi tahu baliklah tentang kepentingan kalau kita membanteras gejala rasuah ni, hidup kita akan jadi lebih aman sebagai contohnya. Okey. Okey, seterusnya contoh soalan 2. Bangunan bersejarah tinggalan penjajah pada zaman penjajahan perlu dikekalkan kerana mempunyai nilai warisan yang tinggi. Jelaskan kelebihan bangunan bersejarah tersebut. Baik, kat sini kita kena pasti mana tema dalam arahan soalan ini, iaitu kita boleh nampak dengan jelas temanya berkenaan dengan bangunan bersejarah. Okey, seterusnya arahan soalannya adalah mengenai kelebihan bangunan bersejarah tersebut. Baik, seterusnya ini contoh soalan untuk perenggan pendahuluan. Kita gunakan teknik yang sama, iaitu teknik FACLK. Okey, untuk ayat fokus kita akan buat tentang tema dulu, iaitu bangunan bersejarah. Kita ceritakan sikit. Bangunan bersejarah tinggalan penjajah pada zaman penjajahan memang banyak terdapat di negara kita yang perlu dikekalkan kerana mempunyai nilai warisan yang tinggi. Okey, ini fokusnya. Kita ceritakan tentang bangunan sejarah. Okey, selain daripada ni kita boleh juga cerita tentang bangunan bersejarah lain, ayat lain. Okey, kita nak bagi tahu bangunan bersejarah tinggalan penjajah terdapat banyak di negara kita yang yang orang lain tidak tahu lagi tentang kewujudannya. Contoh pun boleh juga. Okey. Untuk ayat akibat. Okey, bangunan tersebut boleh dijadikan fakta sejarah yang menarik pelancong asing untuk datang ke negara kita. Okey, inilah akibat dia. Akibat apa bangunan bersejarah ni perlu dikekalkan? Supaya
boleh menarik perhatian ataupun boleh menarik pelancong asing supaya datang ke negara kita. Okey, itu untuk akibat. Okey, untuk ayat contoh pula, kita boleh buat apa contoh yang kita nak buat. Kita ceritakanlah sedikit contoh bangunan bersejarah yang kita tahu tu. Okey, tak tahu banyak, kita letak je satu negeri pun boleh. Okey, kita ambil satu negeri sahaja. Pulau Pinang yang telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO masih banyak memiliki bangunan bersejarah seperti di Fort Cornwallis. Okey, ini yang terdapat di Fort Cornwallis. Kita dah sedia maklum dah, bangunan bersejarah tu memang ada pun di Pulau Pinang. Okey. Kalau tak tahu tentang Pulau Pinang, kita ceritakan pula yang kita tahu tentang apa? Formosa di Melaka pun boleh. Okey. Seterusnya untuk ayat langkah. Jadi, kerajaan negeri Pulau Pinang perlulah mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah tersebut. Jika tidak mahu, pengisytiharan itu ditarik balik. Okey, inilah langkah dia. Langkah dia apa? Dia minta apa? Supaya negeri Pulau Pinang ni perlulah kekalkan bangunan bersejarah tersebut. Okey, apa kepentingan kekalkan bangunan bersejarah tu? Okey, oleh itu langkah yang diambil oleh UNESCO itu perlu disokong kerana hal ini pasti meningkatkan imej negara. Okey, inilah kepentingan dia. Kepentingan daripada dia cakap suruh kekalkan bangunan bersejarah tu. Kepentingan dia akan meningkatkan imej negara kita. Baik, itu sedikit cara ataupun panduan untuk kita menulis perenggan pendahuluan. Okey, murid-murid harus sedari bahawa perenggan pendahuluan ni sama pentingnya dengan perenggan isi atau perenggan penutup. Maksudnya kalau kita tulis bahagian perenggan pendahuluan ini dah mantap, jadi pemeriksa boleh nampak keseluruhan gambaran ataupun impression awal tentang keseluruhan karangan murid. Jadinya saya berharap agar kamu dapatlah biasakan diri dengan menulis perenggan pendahuluan karangan yang memerlukan ataupun yang mempunyai panjangnya lebih daripada 90 hingga 100 patah perkataan. Okey, sekian saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.